attention cikgu, Ki Chen Yen? Nampak. Jelas tak? Kecil. Ada sikit kecil. Kecil lah. Sebab cikgu nak, cikgu terpaksa guna dua ni, dua. Nampak tak? Warna okey warna dia. Warna jelas ya? Okey. Jelas. Okey, cuma saiz kecil. Cuma saiz kecil lah. Okey, saiz kecil lah. Sekejap. Nampak tak? Jelas tak tulisan dia? Jelas. Jelas ya? Sekarang jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okey. Kita mula sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi Cikgu Hafiz. Okey, baik. Pada hari ini tema 2 sambung kepada tema yang baru, unit yang baru iaitu tema 2 kesihatan mental dan emosi. Unit 5 usalah stres. Okey. Cikgu sebenarnya kalau kamu perasan cikgu ada langkah-langkah cikgu langkah-langkah cikgu ambil untuk kemahiran mendengar tutur, membaca dan menulis sahaja. Nanti kalau selepas kamu naik pada minggu depan, kita akan simak balik mana-mana yang cikgu telah langkah. Sebab memang silibus sekarang, waktu PKP, kita kena ambil yang kandungan asas sahaja dulu. Melainkan kalau kita, ataupun cikgu akan sisipkan kandungan-kandungan yang lain. Itu sebagai kandungan asas lah. Yang penting-penting dulu, kemahiran dahulu, manakala yang macam tata bahasa ataupun aspek yang nyanyi, yang gurindam tu nanti kita akan masukkan ke dalam kelas-kelas yang seterusnya lah supaya kita dapat backup. Baik, sekejap ya. Tahun 6, 3 Mac 2021, kelas kita sepatutnya pukul 9.15 sehingga 10.15. Kalau sempat kita habiskan awal sikit sebab kamu nak rehat, nak makan pagi, nak sekejap ya, tersangkut pula. Dan kita kalau sempat, tak ada masalah audio, tak ada masalah internet, suara cikgu berjelas, kita akan buat imla pada hari ini. Baik, standard pembelajaran kita iaitu 1.4.1, muka surat 22 ya, bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis. Ayat yang gramatis tu apa? Kita akan belajar nanti. Dalam situasi formal dan tidak formal secara bertata susila. Ingat, bila kita menjawab, semasa kita belajar dalam kelas, cikgu selalu tekankan supaya murid-murid menjawab dengan menggunakan bahasa yang sopan. Jadi bahasa yang sopan itulah yang bermaksud bertata susila. Bukan kita bercakap macam kawan-kawan dengan cikgu pun tak boleh macam tu. Dengan cikgu kita kena cakap dengan sopan. Sebenarnya dengan kawan-kawan pun kita kena cakap dengan sopan. Kita kena biasakan diri kita bercakap dengan bersopan santun, bertata susila. Sebab kalau kita biasa menggunakan bahasa yang kasar, bahasa kesat, semua itu akan memberikan kesan pada masa akan datang. Kita akan terbiasa dengan orang lain, dengan orang lebih dewasa pun kita akan terbiasa menggunakan bahasa yang tidak sopan. Jadi amalkanlah menggunakan bahasa yang baik, bertata susila. Objektifnya ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharapkan murid dapat bertutur, bercakap, berbual berdasarkan dialog tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis. Sama juga lah dengan cerita kerjayaan. Halaman 22. Usahalah stres atasi stres. Sekarang ni waktu PKP ramai orang yang stres, yang mengalami tekanan. Kerana sebab ekonomi makin merosot, kehidupan semakin susah. Kita yang senang, hidup kita semakin senang. Yang sekarang ni yang okey, yang tak ada masalah, kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur. Sebab ramai yang tak, yang kalau macam ibu bapa, ada setengah ibu bapa yang tidak ada kerja, yang diberhentikan kerja, tak ada pekerjaan, tak ada duit. Jadi kita yang ada kelebihan, kita ada ekonomi kita baik, ibu bapa kita tak ada masalah, kita patut bersyukur. Dan yang paling penting, ingat apa yang ibu bapa kita pesan, berjimat cermat, apa benda pun jangan membazir. Ya. Baik, kita lihat pada tajuknya, iaitu atasi stres. Ini ialah buku teksnya lah. Gambar dia. Gambar tak jelas sangat. Tu yang penting kamu kena keluarkan buku teks. Atasi stres. Diana. Ya, cikgu. Apa maksud atasi stres? Mengawal Apa maksud? stres. Atasi tu maksudnya apa? Atasi. Menguruskan. Atasi tu maksudnya apa? Menguruskan, menyelesaikan. Itulah maksud dia. Sekejap, cikgu nak kecilkan sikit supaya nampak semua. Sebab cikgu buka dua view. Dua window. Supaya cikgu nampak muka kamu juga. Yang tadi terlepas. Sekejap ya. Okey. Dia besarkan sikit. Inilah buku teksnya. Atasi stres. Okay. Sekarang cikgu nak kamu baca dan senyap. Baca dan senyap. Memahami teks berkenaan selama, teks ni pendek, teks ni tak banyak sangat perkataan. 3 minit sahaja. Baik. 3 minit untuk baca dan fahamkan. Baca dan fahamkan. Dah? Felicia, tolong ambil buku teks dan buku imla. Felicia baru masuk ya. Ambil buku teks dan buku imla. Selamat pagi Amsyah. Amsyah, selamat pagi. Amsyah dengar suara cikgu tak? Amsyah. Dia dah terkeluar. Amsyah dah terkeluar ke? Amsyah ada kan? Nampak Amsyah tak, Diana? Tak ada, cikgu. Tadi dia masuk tadi kan? Yang baru masuk tadi Amsyah kan? Yang baru masuk tadi. Baru Felicia. Tu dia baru masuk. Amsyah baru masuk. Amsyah, Assalamualaikum Amsyah. Amsyah dengar suara cikgu tak, Amsyah? Muhammad Amsyah dengar suara cikgu tak? Okey, Amsyah sediakan buku teks dengan buku imla. Felicia pun sama. Dengar. Okey, sekarang ni cikgu dah. Okey, dengar. Keluarkan buku teks. Buka kamera. Okey. Okey, buka kamera. Semua buka kamera. Diana saja buka kamera. Yang lain semua tutup. Cikgu nak tengok baju awak pakai apa. Kamu tutup ya. Semua tak dengar arahan.
Cikgu, Murid tahun 6 sekarang semua, ada yang dah buka lah. ya? Ada yang dah buka. Ya ke? Oh, cikgu mungkin cikgu tak nampak. Tak apa, tak apa. Jadi pastikan semua buka Okey, baik. Kita sambung ya. Apa yang dimaksudkan dengan apakah yang dimaksudkan dengan usahlah? Siapa nak jawab? Usahlah. Ada murid nak jawab tak? Felicia left lah. Felicia ni dia ada masalah internet ni. Apa maksud usahlah? Biasa kita dengar perkataan usah ni dalam ayat apa? Ayat apa? Amsyah? Boleh jawab Amsyah? Diana, jawab Diana. Ayat larangan. Ayat larangan tu ayat apa? Perintah. Perintah. Okey, ayat perintah. Kata perintah. Okey, mana kena stres? Apa maksud stres? Cikgu tanya dengan siapa ya? Cikgu supaya kamu tak mengantuk. Felicia ada dalam ni? Kitchenian, apa maksud stres? Kitchenian. Stress. Apa maksud stres? Apa yang kamu faham dengan perkataan stres? Stress. Tapi tak guna. Cak. Yalah. Tak boleh. Tak boleh. Raise hand boleh. Siapa yang boleh? Angkat tangan. Tak boleh, cikgu tanya juga. Kitchenian, raise hand. Kitchenian. Kamu raise hand. Irene Tong, apa maksud stres? Stres ialah keadaan rasa cemas, tegang dan sebagainya akibat tekanan mental atau fizikal. Kalau kamu baca tadi, 3 minit tadi, kamu dah tahu jawapan dekat mana. Jawapan sebenarnya ada di dalam buku teks. Kalau kamu tak baca betul-betul tadi, kamu tak jumpa perkataan stres tu apa maksudnya. Irene Tong betul, semakin baik. Okey, inilah maksudnya. Maksud tajuk iaitu usahlah stres. Usah ialah perkataan yang terdapat dalam kata perintah ni. Salah seru pula. Perintah. Kata perintah. Kata perintah pula. Kata seruan lah. Ya Allah, Cikgu Hafiz pun dah pening. Kata seruan. Usah. Jangan. Betul Diana? Kata seru ke kata perintah Diana? Kata perintah. Tak ada siapa pun nak betulkan cikgu. Kata perintah yang menerangkan tentang larangan dengan nada yang lembut berbeza dengan perkataan jangan. Jangan ialah juga kata perintah yang menunjukkan tentang larangan. Tidak boleh. Tetapi lebih tegas jangan. Ya. Manakala usah tu lebih kepada lembut. Kita nak menegahkan dia supaya jangan buat benda tu lebih lembut. Usahlah menangis. Usahlah stres. Kita nak tuju orang yang stres takkan nak jangan nangis. Jangan stres. Tak boleh. Kita lembut sikit. Dia maksud yang lebih lembut. Jadi usah ialah kata perintah. Selain kata perintah usah, kita ada harap, jangan, tolong, minta. Semua perintah yang menunjukkan perintah ataupun arahan. Stres ialah keadaan resah, cemas, tegang, sakit ataupun tekanan yang mental ataupun fizikal. Semua orang sekarang ni banyak stres kan. Jadi bagaimana kita nak kalau lain problem nanti kan kamu boleh tengok YouTube cikgu.
Sekarang ni lain problem cikgu tak boleh buat apa. Lain problem kat rumah tu tak boleh buat apa. Awak dengar saja dulu mana yang awak boleh dengar. Cikgu download, cikgu masuk balik, buat naik ataupun upload ke dalam YouTube, kamu boleh tengok dalam tu. Kalau kamu tak dengar. Boleh Fedi? Fedi boleh tak? Tak, dia lain dia problem tu. Tak dengar, tak boleh keluar suara. Baik, kita teruskan dengan dua gambar yang pertama. Bagaimana kita hendak mengatasi stres? Bagaimana kita hendak menyelesaikan stres? Kalau kita sebagai seorang murid, bagaimana caranya? Cikgu nak tanya dengan siapa ni? Cikgu nak bertanya dengan Irfan. Sekarang ada 17 orang. Irfan. Ya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi stres, Irfan? Bagaimana? Apa langkahnya? Apa caranya? Kamu ada baca tak buku teks muka surat 22? Dah baca ke belum? Irfan? Ya. Awak jawab saja. Sekarang cikgu tanya, bagaimana cara untuk mengatasi stres? Sebagai seorang murid. Jawapan semua dalam teks tu. Baca, kamu fahamkan betul-betul. Okey, tak apa, terima kasih. Terima kasih. Syafiqal? Syafiqal? Ya. Muhammad Syafiqal? Okay, bagaimana cara kita untuk mengatasi stres? Bagaimana cara kita untuk mengatasi stres? Apa langkah-langkah yang kita boleh buat sebagai seorang murid kalau kita nak kurangkan stres? Bagaimana caranya, Syafiqal? Buat persediaan dengan lebih awal. Membuat persediaan. Apa? Untuk apa? Apa persediaan awak yang nak buat? Contohnya, teruskan. Untuk peperiksaan. Untuk peperiksaan. Okey. Selain peperiksaan, contohnya kerja sekolah. Kerja sekolah, kerja rumah yang cikgu beri semasa PKP. Masih sampai hari ini masih ramai lagi yang tak siapkan. Okey, terima kasih Syafiqal. Tutup mikrofon. Tutup mikrofon. Syafiqal. Jadi, kamu akan rasa stres. Bagaimana kamu nak kurangkan stres? Kamu kenalah kena lakukan tindakan, kena buat, kena laksanakan, kena selesaikan masalah yang kamu ada. Contohnya yang tadi cikgu cakap, kerja sekolah. Apa lagi? Contohnya kamu nak naik sekolah pada hari ini nanti 8 Mac. Okey? Kamu nak naik sekolah, kerja rumah belum siap lagi. Bagaimana caranya? Kamu stres sebab tak siap. Jadi kalau kamu stres, kamu tak buat tindakan, kamu tak siapkan, macam mana kamu nak kurangkan stres tu? Kena selesaikan. Okay, sebab itulah cikgu bagi masa. Kadang-kadang cikgu bagi masa lama, kamu tak boleh buat juga. Contohnya video YouTube, cikgu kata, masuk balik dalam YouTube tu, tuliskan nama. Cikgu nak tahu siapa yang dah masuk. Kamu tak masuk lagi. Sampai hari ini cuma ada tak sampai 10 orang pun. Sebab cikgu cakap, cikgu buat YouTube tu untuk kamu. Waktu Google Classroom. Yang sepatutnya cikgu bagi quiz dia. Tapi hari tu cikgu nak kamu mendengar, belajar sesuatu. Tapi tak ada siapa pun, tak ramai yang masuk. Sampai hari ini pun ada lagi yang tak masuk. Kamu akan stres sebab cikgu akan tanya lagi. Minggu depan, hari Isnin memang cikgu akan semak satu persatu. Semua kerja sekolah kamu. Kalau cikgu sempat, cikgu akan tanya sejak bulan 10, bulan 11 punya kerja sekolah. Bulan 12 tu. Cikgu akan tanya juga kerja sekolah yang lepas-lepas. Okey, tolong Cikgu akan cek satu-satu. Jadi tolong siapkan kerja sekolah. Jadi atasi dia membuat persediaan awal. Sebagai seorang murid, bangun awal. Bangun awal untuk pergi ke sekolah. Bangun awal untuk pergi ke sekolah. TKIC, selamat pagi TKIC. TKIC, selamat pagi. TKIC, dengar suara cikgu tak TKIC? Selamat pagi. TKIC boleh sediakan buku teks dengan buku imla.
Mungkin dia ada masalah internet. Cikgu tak dengar suara dia. Tak apa, tutup mikrofon. Cikgu tak dengar. Baik, yang kedua sebagai seorang murid, yang pertama tadi bangun awal, mandi, baju semua dah siap setrika, buku-buku, beg kamu semua dah disusun, alat tulis semua sudah lengkap, pakaian semua sudah sedia, kasut, stokin, lencana, baju seluar semua dah sedia, kamu tinggal mandi, pakai. Biasanya ibu kamu yang tolong sediakan. Tapi tahun 6 sepatutnya kamu dah belajar untuk menguruskan diri sendiri, pakaian kamu, barang-barang yang kamu nak gunakan untuk ke sekolah. Sepatutnya tahun 6 dah boleh berdikari, buat sendiri. Yang kedua ialah bilik selesa. Bilik selesa tu apa? Bilik yang bersih, bilik yang kemas, barang semua tersusun. Kalau barang-barang kamu bersepah-sepah, tak tersusun, kamu juga akan mempengaruhi hidup kamu, stres kamu. Jadi dalam kelas, kamu ada meja kamu ada kerusi, cikgu tak nak lagi nampak kamu tinggalkan buku teks. Ini paling penting. Tinggalkan buku teks di dalam laci, di atas meja. Sepatutnya buku teks, semua buku dibawa balik kecuali buku-buku latihan, buku tulis yang cikgu sendiri kata okey tinggal dekat sekolah. Kamu tak perlu bawa balik. Kebanyakannya buku bahasa Melayu macam tu. Kalau ada homework, ada kerja sekolah, cikgu akan beri kamu bawa balik untuk kamu buat di rumah. Jadi kamu cuma perlu bawa buku teks sahaja. Buku kerja, buku tulis, semua cikgu suruh kamu tinggal di sekolah. Jadi sepatutnya meja kita, kerusi kita berada dalam keadaan bersih, selesa. Kalau penuh dengan semua barang, macam mana kamu nak belajar? Okey? Baik, yang seterusnya. Yang seterusnya ialah keluarga bahagia. Itu kesan dia. Kesan dia. Jika kita membuat persediaan awal, bilik kita selesa, keluarga kita bahagia, kita tak stres lah. Jadi kita lah sebagai seorang anak yang sudah berumur 12 tahun, cari sesuatu cara untuk membantu keluarga. Kat rumah kamu sekarang waktu PKP 24 jam di rumah. Jadi bantu ibu kamu, bantu bapa kamu, buat apa yang patut. Takkanlah kamu nak menyapu sampah, nak mengemas, nak mengangkat baju, nak menjemur baju, tak boleh. Tolong. Jangan harapkan ibu bapa sahaja kamu di rumah ataupun kakak ataupun abang ataupun ada yang ada apa tu? Orang gaji pembantu rumah, semua pembantu rumah buat. Kamu kena belajar berdikari. Baik, yang seterusnya kita lihat pada dialog bahagian bawah antara Cikgu Safiq dan Minli serta Ruben, 3 orang murid. Okay, sekarang kita lihat. Kita lihat ya. Cikgu nak perlukan 2 orang untuk membaca dialog. Okay. Mungkin dekat cikgu punya PowerPoint tak nampak. Kamu boleh buka buku teks ya. Ini cikgu tunjuk. Kamu boleh rujuk buku teks sebab cikgu punya betul buku teks digital tak berapa jelas bila cikgu masuk dalam PowerPoint. Tak boleh buat apalah. Jadi kamu pun ada buku teks, kamu boleh rujuk situ. Cikgu nak 2 orang murid, Cikgu Safiq dan Minli. Siapa nak baca dialog ni? Ni ada 18 orang. Siapa nak baca dialog? Angkat tangan. TKC, okey. Seorang lagi. Diana, baik, bagus. Siapa nak jadi Cikgu Safiq? Diana dengan TKC boleh buka mikrofon. Okey, siapa nak jadi Cikgu Safiq? Diana, boleh? Boleh. Boleh. Meli, TKC. Okey, boleh mula. 1, 2, baca. Sudahkah kamu membaca maklumat pada poster dan majalah di bilik kaunseling Minli? Sudah, cikgu. Bagaimanakah dapat kita mengatasi stres? Kita boleh menggunakan cara untuk mengatasi stres ialah bangun awal dan
membuat pengkajian di bilik selesa dan membuat persediaan awal semasa sebelum peperiksaan bermula. bermula. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah cara dia. Tadi yang Irfan tak boleh jawab tu, Irfan dengar ni. Itu je jawapan dia. Okey, jawab dengan gramatis, maksudnya menjawab, bertutur menggunakan bahasa ataupun jawapan yang lengkap. Dia tanya, cikgu tanya, bagaimanakah dapat kita mengatasi stres? Kita dapat mengatasi stres dengan bangun awal, memastikan bilik selesa dan membuat persediaan awal sebelum menghadapi peperiksaan. Macam tu. Okey? Jawab dengan lengkap. Baik, yang seterusnya. Dialog yang seterusnya. Siapa nak baca? Selain nanti dia naik, kita bagi peluang pada kawan dulu. Tak ada orang nak baca, cikgu bagi Diana je lah dengan TKC. Lain-lain semua diam je. Siapa nak baca? Raise hand. Siapa nak baca? Raise hand. Tahun 6. Tak ada, cikgu pilih lah sini. Kaian dan seorang lagi. Seorang jadi cikgu Syafiq. Seorang lagi jadi Mainly. Cepat-cepat, seorang lagi siapa? Syafiqal baca. Syafiqal baca, Syafiqal. Syafiqal jadi Mainly. Boleh Syafiqal? Boleh. Oh. Okey, Syafiqal. Syafiqal dengan siapa ni? Kaian. Okey, baca. Tolong Jelaskan maksud pantun itu Mainly. Baiklah cikgu. Maksud pantun itu ialah. Okey. Lihat pantun tu, dua baris yang di bawah. Itu maksudnya. Baca saja. Kita perlu mengelakkan diri daripada masalah supaya hidup kita tenang dan gembira. Kan senang saja. Pantun dua atas itu ialah pembayang. Dua yang di bawah itu ialah maksud. Cikgu pernah terangkan dulu kalau kamu ingat. Baik, kita teruskan dengan membaca pantun. Terima kasih. Membaca pantun pula. Ada lagi dua tertinggal kat sini. Bukan pantun je. Yang ini tertinggal. Sudahkah? Ini sudah. Satu lagi. Ini. Baca yang ini. Baik, yang seterusnya. Semasa menunggu bas untuk pulang, Mainly berbual-bual. Tertinggal bual kat sini. Sekejap ya. Allah Akbar. Sekejap ya. Okey. Berbual-bual. Okay, sambung. Siapa nak baca? Semasa menunggu bas untuk pulang, Mainly berbual-bual tentang cara mereka mengatasi stres. Dia ulang balik. Apa yang dia dah dengar maklumat berbual dengan Cikgu Syafiq tadi, dia ulang balik. Siapa nak baca? Amsyah dan siapa lagi seorang? Fedi, boleh Fedi? Fedi tak Fedi situ? Ada? Fedi. Okey, Fedi dengan Amsyah. Seorang Mainly, seorang Ruben. Okey, fikirkan apakah ayat yang dia akan tanya kepada Ruben dan jawapan yang Ruben tanya. Okey, Fedi fikirkan ayat untuk Mainly. Ruben, Amsyah fikir untuk Amsyah fikirkan Ruben. Okey, Amsyah. Fedi, mulakan. Apa yang dia akan tanya? Okey, cikgu baca teks tu. Semasa menunggu bas untuk pulang, Mainly berbual-bual tentang cara mereka mengatasi stres. Okey, apa yang akan ditanya? Ruben, adakah Ruben, adakah Kata tanya apa yang sesuai untuk, kan dah bagi tahu tu, berbual-bual
tentang cara mereka mengatasi stres. Jadi, itu cara-cara kita gunakan kata tanya apa? Fedi, tutup mikrofon pula. Fedi. Fedi, Ya. cara kita gunakan kata tanya apa? Kita ada apa? Bagaimanakah? Kita bagaimanakah? Siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab tu? Saya, Siapa? Tak nampak Jesslyn. Jesslyn nak kerja. Jesslyn awak dengan Fedi lah. Macam senyap itu tu. Okey. Jesslyn jadi Manly, Ruben, Fedi. Bagaimanakah? Bagaimanakah awak Cara awak cara awak mengatasi stres? Okey, bagus. Jesslyn dapat, dia faham apa yang cikgu cakap. Fedi tak dapat. Okey, Fedi sekarang jawab. Cara Fedi punya internet lag Fedi. Okey, tak apalah. Selain Fedi, siapa yang boleh jawab? Selain Fedi, siapa yang boleh jawab? Boleh raise hand. Ada tak nak jawab? Dekat sini, siapa tadi yang kat tangan? Kalau tidak, cikgu pilih saja. Okey, cikgu pilih Ki Chin Yen. Siapa tu? Aku tak nampak lah. TKC. TKC lah, TKC. Ke Ki Chin Yen? Ki Chin Yen. Ki Chin Yen lah. Cik tahu jawapan tak? Awak tahu jawapan tak? Tahu jawapan tak? Try. Okey, awak cuba. Ya. Silakan. Okey, silakan. Cara saya mengatasi stres ialah bangun awal. Lagi? Dan memastikan bilik selesa dan membuat keluarga bahagia. Persediaan awal. Okey, baik. Sekali lagi siapa nak jawab? Cikgu dah bantu Ki Chin Yen. Semua dah dengar. Siapa nak jawab dengan menggunakan ayat yang betul, yang gramatis? Sekali lagi. Tadi saya nampak TKIC. TKIC lah juga. TKIC, awak jawab TKIC. Ayat tanyanya, cikgu ulang sekali lagi ya. Semasa menunggu bas untuk pulang, Minli berbual-bual tentang cara mereka mengatasi stres. Okey, cikgu tanya ya. Baik, Ruben, bagaimanakah cara awak mengatasi stres? Okey, jawab Ruben. Cara-cara yang saya menggunakan untuk mengatasi stres ialah bangun awal supaya tidak tekanan untuk tidak ke sekolah, tidak tekanan untuk Sekali lagi. Awak ambil yang penting saja, tak payah bawa huraian. Okey, bangun awal, bilik selesa, persediaan awal. Okey, kamu tambahkan sikit ke depan je. Sekali lagi. Ruben, bagaimanakah cara awak mengatasi stres? Cara-cara saya untuk mengatasi stres ialah bangun awal, berulang kaji di bilik selesa, bersediaan dan Membuat persediaan awal sebelum menghadapi peperiksaan. Okey, terima kasih lah. Okey, terima kasih ya. Bagus. Walaupun masih lagi ada sedikit kesalahan,
Tapi pastikan gunakan ayat yang gramatis Baik, sekarang ni kita akan baca pantun. Mana tadi? Kita baca pantun. Cikgu nak dengar. Sebelum cikgu kamu nak dengar, cikgu akan baca pantun ni. Dengar ya. Sekawan keli, sekawan kelah. Dari lata berenang ke muara. Elakkan diri daripada masalah. Hidup kita tenang gembira. Sekali lagi ya. Sekawan keli, sekawan kelah. Dari lata berenang ke muara. Elakkan diri daripada masalah. Hidup kita tenang gembira. Okay, sekawan keli, sekawan kelah tu maksudnya satu kumpulan ikan keli dan ikan kelah. Dari lata berenang ke muara. Dari atas, lata itu ialah air terjun. Air yang tinggi di bukit, di gunung. Ke muara, air yang rendah. Muara ialah sebelum air pergi masuk ke kawasan laut, kita panggil muara. Okey. Elakkan diri daripada masalah. Kita elakkan. Kita cuba untuk tidak. Kita cuba untuk mengatasi masalah agar hidup kita tenang dan gembira. Inilah maksud pantun ni. Jadi, dua pantun di atas kita panggil pembayang. Dua pantun di atas kita panggil pembayang. Dan dua pantun di bawah kita panggil maksud. Jadi kamu dah terang-terang kat situ untuk tahu mana satu pembayang, mana satu maksud. Cikgu tunjuk kat sini lah. Dua pantun di atas kita panggil pembayang. Dua pantun di bawah, dua baris pantun di bawah kita panggil maksud. Jadi kalau ditanya maksud, kamu ambil yang bawah sahaja. Faham tak? Sekejap ya, cikgu tulis kat sini. Alamak. Sekejap ya. Okey. Dua baris pantun di atas kita panggil pembayang. Dua baris pantun di bawah kita panggil maksud. Pembayang. Okey, sini ada maksud tak? Sini kita panggil pembayang dan di bawah ini kita panggil maksud. Okey. Maksud. Jelas. Jadi bila ada soalan pemahaman bertanya tentang maksud, kamu lihat di bawah sahaja. Kamu gunakan ayat kamu, tukar sedikit sahaja seperti ini. Kita hendaklah mengelakkan diri daripada masalah supaya hidup kita menjadi lebih tenang. Ada murid tadi mengatasi masalah, menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Masalah tak boleh elak sebenarnya. Masalah kena atasi. Kalau elak tak selesai, dia akan ulang-ulang. Kerja sekolah kamu lah. Bagi contoh yang paling senang lah kerja sekolah kamu. Kamu ada masalah. Masalah saya tak set di sekolah cikgu. Bagaimana cara kamu nak kurangkan masalah tu? Kamu kena selesaikan. Kalau kamu tak selesaikan, masalah itu akan berulang-ulang sampailah kamu selesai. Jadi, seterusnya, nilai murni. Irfan lagi. Tanya orang lain lah. Yong Chun Yit. Ada Yong Chun Yit? Saya nampak Yong Chun Yit macam dah terkeluar tadi. Yong Chun Yit, dengar tak suara cikgu? Yong Chun Yit. Phone lag juga. Boleh jawab tak? Li Yin dengar suara cikgu tak? Pun tak dengar juga. Siapa nak jawab ni? Diana lah. Diana dengar suara cikgu tak Diana? Dengar. Okey Diana, apakah nilai murni? Semua 4 orang cikgu tanya diam semua ya. Rasional. Rasional. Apa maksud rasional? Mengambil prihatin. Minda. Berfikir mana yang baik,
mana yang buruk. Itu maksud rasional. Menggunakan akal fikiran, otak yang diberikan oleh Tuhan untuk berfikir bagaimana cara kita untuk mengatasi stres. Kedua, menjaga kesihatan diri. Bagaimana kita nak menjaga kesihatan diri? Sekarang PKP, pandemik COVID-19, COVID-19 masih ada lagi. Kesihatan diri kena jaga. Bilik yang bersih, diri kita sendiri pun kena bersih. Pakaian kita juga bersih. Persekitaran kita juga bersih. Di rumah, di bilik, kereta, di sekolah. Okey? Itu maksudnya ya. Jadi tadi yang dekat langkah yang kedua, bilik selesa. Bilik selesa, bilik yang bersih, bilik yang kemas, yang wangi. Itulah maksudnya. Jadi cikgu rasa tak sempat nak kamu nak buat imla. Lagipun tak ada lebih kurang dalam 18, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 4 orang tak ada masuk kelas cikgu. Cikgu tangguhkan lagi imla pada hari Jumaat. Last, yang terakhir last. Hari Jumaat kita akan buat imla. Cikgu tahu ramai yang tak baca lagi tulisan. Siapa yang tak baca, siapa yang dah baca tulisan? Cuba raise hand yang dah baca tulisan yang cikgu bagi 2 minggu lepas. Cuba raise hand. Nak tengok? Cikgu nak tengok raise hand. Okey, Jesslyn dah raise hand, dah baca. Satu orang. Lagi. Lukas dah baca. Diana dah baca. Lagi siapa lagi raise hand? Fedy, Teacher Nian. Saya. Cikgu habis saya boleh cikgu habis. Bateri saya nak habis. Bateri saya nak habis. Okey, sampai habislah. Asal kau tak cas? Kamu dah tahu kamu ada kelas. Saya punya phone ni cepat habis bateri. Standby lah power bank. Okey, Kristi dah baca. Jadi hari Jumaat kita cikgu bagi lagi 2 hari ya. 2 hari lagi untuk membuat imla. Jadi untuk hari ini cikgu hanya minta kamu selepas cikgu Hafiz download dan upload ke dalam YouTube, cikgu nak kamu masuk ke dalam YouTube cikgu Bahasa Melayu GM tahun 6 SJK 3 Mac 2021. Tulis dekat komen nama penuh awak. Kalau jelas, sekali lagi raise hand. Sekali lagi raise hand. Masa pun tinggal. Sekali lagi raise hand. Kalau jelas, kamu kena apa tadi? Masuk ke dalam YouTube cikgu. Raise hand sekali lagi. Dah raise hand dah. Okey, baik. Jadi cikgu stop recording kita.